Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab dah. Wa'lam anni ta'ammaltu hazihil ayata fa idza fiha ma'aqisariha salasatu ma'anin azizatun. Nah tengok. Wa'lam dan ketahuilah ulimu ya ayyuhar rajul, hi seorang laki-laki yang bersungguh-sungguhlah ia pada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rajul makna wa'lam ay utlub wa ta'allam hatta ta'lama, tu makna i'lam. Wa'lam dengan ay utlub wa ta'allam hatta ta'lam, dan hendak tutuplah engkau dan hendak mempelajarilah oleh engkau hatta ta'lama, tu tafsir makna i'lam. Ay utlub wa ta'allam hatta ta'lam. Ketahui gapo engkau belajar hingga engkau saat itu tutup, dan belajari hingga engkau tu dapat tahu ya ayyuhar rajul anni, jumlah tu maf'ul. Anni akan hanya sungguhnya bahawa aku ni yakni musannif. Aku ni yakni musannif ta'ammaltu. Perhatilah oleh aku. Aku duk perhati mari, aku duk renung mari, aku duk amati dan halusi hazihil ayatah, akan ini ayat. Mana ini ayat? Ayat hak Tuhan firman kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Murad dah. Jadi musannif kata aku duk perhati mari weh. Aku duk cakno mari, aku duk halusi mari. Bertetengih ayat yang Tuhan kata kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Fa idza fiha, tu orang panggil iza fujaiyah. Aku duk perhati mari, dan aku duk perhati, aku duk tengok, aku duk renung. Fa idza, maka tiba-tiba, orang panggil iza fujaiyah. Iza makna tergempar dan terkejut. Fiha, sabitlah padanya ay fi hazil ayat. Tiba-tiba pada ini ayat saya kata kul, katalah oleh Muhammad lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang percaya dengan Allah dan percaya dengan malaikat ni, hendak mempejam oleh mereka itu daripada mata-mata mereka. Aku dak perhati pada ini ayat ni ma'akisariha, serta pendeknya, serta ringkasnya. Ringkas bagi ini ayat pendek sangat ya terkecek. Ringkasnya ayat ini, kemudian aku duk perhati bahasa aku mengamati nak akan ini ayat ni. Maka tiba pada ini ayat serta pendeknya ayat, ringkas ayat, salasu ma'anin azizatun, ada 3 pengertian dan ada 3 makna. 3 makna nak azizatun, yang mulialah ia dan maha besar ia. Jadi daripada ringkas ayat dan pendek ayat serta pendek dia tu ada tubik 3 pengertian, tubik 3 makna, 3 maksud kesimpulan weh. Mana tengok. Satu hak kata 3 makna serta pendek ayat serta ringkas ayat. Takdibun, yang pertama daripadanya. Kalau takdibun ay minha. Ayat ni pertama sekali di situ Allah Ta'ala nak mengajar adab kepada kita. Aku duk perhati pada ayat kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Di situ ada makna yang pertama yang ku reti, yang ku fahamnya. Tuhan nak mengajarkan adab, Tuhan nak mengajarkan perangai yang terbaik. Daripada ayat mana? Suruh pejam mata. Daripada panengi mata Tuhan suruh pejam. Supaya nak menjagakan farak-farak kita. Maka situ kita beradabnya dan kita berakhlaknya. Situ. Wa tambihun, dan pada makna ayat itu Allah Ta'ala nak menyedari akan kita. Nak menyedari kan? Kalau apabila mung tak boleh nak pejam mata, mung tak boleh nak jaga mata, lagi kan datang kamu saat ni tak boleh nak jagakan farak-farak dan zakat-zakat kamu di dalam jatuh maksiat dan derhaka kepada Allah. 2. Yang ketiga, wa tahdidun,
dan pula Allah Ta'ala nak menakuti kepada kita. Jadi apabila seorang dia taklah apa, tak dapat jaga mata dia, dia tak dapat pelera mata dia, maka dia akan jatuh dalam kebinasaan. Apabila jatuh dalam kebinasaan, maka dia akan rusak dan dia akan binasa. Itu tahdid Allah, menggerung Allah dan menakuti Allah Ta'ala. Tengok. Fa ammat ta'dibu fa qawluhu ta'ala. Tengok. Mana Allah Ta'ala duk ajar, makna ringkas sangat. Tuhan kecek pendek sangat. Sebab tu orang panggil lafaz Quran ni dikatakan mubaligh. Apa mubaligh? Sangat-sangat mubalaghahnya. Allah Ta'ala kecek sepatah, dua patah. Tetapi di dalam tu makna dia, isi dia Allahu Akbar. Sangat-sangat dalam, sangat-sangat meliputi, sangat-sangat banyaknya mengarungi makna-maknanya. Supaya Tuhan kecek Bismillahirrahmanirrahim. Allah dalam bismillah kalau bahas bulan, 2 bulan tak habis lagi. Setengah kitab yang karya daripada Mesir dah tebal ni, cara bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cara bismillah saja ada tebal ni. Kalau baca 4 tahun kita baca baik ni tak habis lagi. Tak khotai lagi kita tu. Cara bismillah saja ni kata Allah rengka 24 huruf, 24 haraf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu bit tebal ni ulama karyanya. Nak yak kata rengkah cakap pendek cakap halusinya makna dia pengertian luas sangatnya seperti laut. Orang panggil kalbihar, yakni seperti laut-lautan. Nah, kami cuba mufrati musannafku boleh di situ 3 makna, 3 pengertian. Yang pertama takdib, yang kedua tanbih, yang ketiga tahdid. Mana tengok takdib? Deh. Fa ammat takdibu. Aifa fiha, maka sabitlah padanya, pada hazihi makna ni. Fiha, maka sabitlah padanya, ai hazihil ma'ani salasa. Sabit pada ini 3 makna ni. Tafsilun, ada nak hurai satu persatu, nak menyata mana? Amat ta'dibu, ada pembermula nak mengajar akhlak Allah Ta'ala terhadap kita. Tuhan nak ajar adab kita. Tu pun ayah kita. Kita pergi mengaruk, gimik barang demo. Ayah kita kodai puak wisutih. Jangan puan ni. Bukan Tuhan nak, bukan ayah kita beci kita. Ayah kita ambil rotan ni, puak tetangin kita. Aduh, sakit. Maka ayah kita buat dia beci kita kan? Ya marah kita. Ya marah sebab kita perangai tak molek. Gida ambil barang demo tak apa izin. Ambil barang demo saat ni tak minta izin. Ini ayah kita beci kita. Tak. Ya nak hajar akhlak. Akhlak baik tu tak molek weh. Akhlak baik tu hudah weh. Lepas ni Tuhan nak hajar adab kita ni. Orang-orang mukmin pergi buka mata belakang tak kira orang tino tudung arak tak tudung arak. Buka mata orang tino saat ni tu dah. Orang haji Nabi tak haji. Buka mata. Tak molek Tuhan kata. Tuhan nak ajar kita. Tuhan nak ajar perangai pada kita. Payah kita lah. Kodak kita puak. Aduh sakit ya. Payah kita beci kita. Tak. Ya tahai bahaya tu tak boleh buat weh. Nak ajar adab. Nak ajar akhlak pada kita. Bukan tu nak ayah kita beci kita. Maka sini Tuhan beci kita. Kalau kita berjalan mata. Tak menjangi hidup sehekut rok lah mata-mata mung tu. Mana mengajar adab? Fakauluhu, jawab amma. Maka nascaya perkataannya dan permannya. Bermula permannya, perman Allah Ta'ala nak. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katalah olehmu ya Muhammad. Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman pada Tuhan ni kah? Ya guddu, memejam oleh mereka itu al-mu'minun min absarihim, daripada segala mata-mata mereka. Mata kita jangan hidup sehat. Kita mau nak sehat tengok makhluk Allah. Mu tengok air patah duk omak ya nak gitu kita dah naik. Tak ada berhenti semenjak jadi siapa lah ni. Tak ada berhenti walaupun sehari air mak sana ni. Nak oyak kau? Tu nak oyak kata tuai duk cara tu ada. Siapa dia duk cara? Ialah Allah. Kalau mungkin tengok macam tu tak apa tu kata. Mini mu duk sehat ikut orang tengok retina tak kelubung, tengok retina tak tudung aurat, tengok retina aja. Jangan tu kata. Ni Tuhan nak ajar perangai pada kita. Makna kata mata kita jangan duk seher ikut urak weh. Mata ni. Siapa dia seher mata, doa, maka mata dia tak teher.
Maka jadi dah. Kadang-kadang orang ni umur 100 mata duk boleh apa cocok jagung ke. Kita umur 20 pun mata tak nak gari dah. Kena saitasan. Kadang-kadang duk tengok telefon kuat dah. Nah, ingat pun ni. Dah kalau nak jaga tahan mata, kalau kita sayang ke mata kita nak boleh tengok Quran, nak boleh tengok kitab, jangan duk kuat sangat telefon kita. Pas lebih lagi fuak dua amal baik no mata nak punah. Katuk pelita malam tengok telefon gelak. Oh, hok ni derah punah mata dia. Kerana cahaya telefon cerak masuk dalam mata putih mata dia, mata dia banget nak jadi kelabu. Ingat. Siapa dia nak mata padan, mata saat ni payah punah, tak telefon jah sikit. Kalau nak tengok telefon buka tunah pelita wicerah atas. Jangan katuk pelita lak tu cahaya telefon mata masuk cerak punah-punah dalam mata. Orang ni mata dia tak tahan. Pagi-pagi kita nak buat amal katiklah. Buat amal basuh mata kita, gigi kita pun nak basuh juga. Laqad kunta fi ghaflatin fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma. Siuk dalam asapuh di mata kita kata tiklah. Kalau nak mata tu teh sebab tu orang tua-tua kita umur 7-8 pulau boleh cocok jagung lagi tu benih buah dah jagung tak ada kena pakai cuming lagi. Sebab dia mau jaga. Pafak kita lah ni, orang muda-muda lah ni tak jaga. Gunalah. Kadang-kadang pukul 3 tak dia masa orang tidur ke. Dia tak tidur lagi. Masa pukul 3, masa orang tidur. Tu suruh rehat dah mata, suruh katuk dah mata ni tidur. Rehat untuk nak bangun subuh. Dia tak tidur lagi pukul 3, pukul 4. Bawa pihak orang tidur. Pihak orang bangun, dia tidur. Ni bagi mata dia jadi bersalah. Jadi selisih sebab salah satu mata dia tak tahan. Kena jaga. Lepas tu nak makan benda sejuk-sejuk banyak. Makan pucuk-pucuk kayu banyak. Kita biasa tanya, mula tak payah bukit. Nah, apa you saya tanya? Ya. Ayah boleh tahan tubuh ni sebab apa? Ya tak ya tahu dah. Ya kadang orang gimuh ya. Orang gimuh ya jamu nasi sudah ada lah daging kuna, daging bakar, tak bakar. Tapi dia tak akil yang makan nasi ngau. Ngau pucuk seteh, lepas tu ya kisah apa? Kisah pucuk gago. Kau ya makan. Ikan kering-kering gitu. Ya tak makan lah daging, ya tak makan. Tahu ya tak makan ya. Ya tak apa, fok makan aku puas dah ya tak makan. Lepas tu tengok ya umur 70 masa tu umur 100 ni belah. Tapi kita tengok ya sepuluh 70. Mata cerah, tua, gagah. Nak bukit dengan kita benih ya lagi. Kenapa? Ya jaga kesihatan ya. Sebab tu hewi tak tubuh badan kita pun kita nak jaga juga. Bukan duk guna semata guna. Lepas tu orang wahai makan pucuk-pucuk kayu ni. Ya tubuh teh. Mata teh, telinga teh, gigi teh. Lepas tu fuak lah ni, koko berakhir, ais kering berakhir, bengsu pun berakhir. Lepas tu panggil-panggil gabah buffet pun berakhir. Lepas tu benda punuh-punuh. Lepas tu aikau lah nak kecek apa. Makan buffet tak sedap, makan banyak yang nak makan aikau. Dia nak peranak turun ni, nak jadi makan kau banyak. Lepas tu pecah baju luar, tinggal baju sakut, ikat kain pinggir. Lah tu apa. Ni tengok dah ni budak-budak duk punah dah. Tengok sendiri, perhati sendiri. Siapa yang nak witai. Lepas tu buh tak si nampak lapak tua. Kena jagalah. Kena jaga kau muda ni dah. Nak tidur kena basuh muka. Nak tidur kena beruh gigi. Jangan. Siapa ia kalau dia buat amal tidur tak beruh gigi, tak basuh muka, orang ni nantilah muka derah tua nampak jadi bergeduk lah. Muka jadi jawak lah berarti. Kalau kita duk pondok di hari ni kita jaga dah. Jaga beruh gigi, sabun muka, mi'as maya nak tidur. InsyaAllah muka kita lamat jadi bergeduk. Tak jadi gagak, tak jadi pinsu, pinfa. Fuak-fuak hari sen tidur, kulit pasal tu mah tidur dah. Gigi tak beruh, makan buffet tak tidur pun tidur, beruh gigi pun dok mi asmaya. Orang ni tubuh tak tahan weh. Gigi mula nak luruh lah. Faham umur 20 lebih gigi luruh lebih dah. Pagar tak ada dah. Tapi pagar tak ada tak jangok ke kita dah. Dia mau kata lah, muat apa tu. Gigi luruh lebih dah. Orang panggil tempat berdesing ya tak ada dah. Orang panggil apa berdesing? Aiman. Tidur Aiman. Deh, desing tak ada. Orang panggil stereo ya tak ada kecek. Ya kecek hai nak pergi kanan. Mu nak pergi komo. Mana stereo ya tak ada. Pak tapeh ni tak ada. Kena jaga buat ni. Kena jagalah. Ni umur 20 ni gigi luruh beda. Muka ni jadi bergeduk-geduk jadi nak jaga, nak jawab tahu topor. Muka 20 ya. Orang ni 40, 50 tak ada nampak apa. Muka duk terik, lagi licin jaga, tak ada jawab, tak ada. Dia duk baik enam. Tanya dia sendiri. Apa itu semua ni. Jangan buat mudah-mudah sangat budak-budak deh. Tok akhir kita ni. Jagalah ni bukan jaga kau luruh dah nah. Dah luruh dah tak boleh buat apa dah.
Nak jaga kodok ponok ni. Jaga lalu nak tidur, mi asmaye, beruh gigi, wi cuci, mi asmaye nak tidur. Lepas tu adat dia sehari dua ni, sang itu mari. Ya dengar YouTube apa, ya goyak tahu suruh adat tidur, nak tidur kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah sekali, kuliah sekali, kul huwallah sekali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Benar mudah nah. Lepas tu siuk di tangan. Puh, sapuh kepala. Sapuh turun. Ya kata kawan wah ni. Berasa rengi tubuh, ya kata. Dulu nak bangun subuh tu Allah, berat nak buat gapo, rasa berat tubuh. Lah ni sikit ada buat amat ni, rasa rengi tubuh. Tu sunnah Nabi. Nabi hajar tak saja. Sebalik dari sunnah tu, ya ada hikmah ubat-ubat yang terbesar. Tapi benda tak payah, tak ada kena turun modal apa. Nak tidur pak Fatihah. Kuliah, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Siuk, jangan tu biar alio. Puh, sebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Puh, siuk, sapuh kepala. Sapuh mana pak kita rasa sakit, pak kita rasa tugas, pak kita sakit, orang kita sapuh habis. Tapi tapak kaki yang ni. Sana ayat Quran ada sini ni. Tapak kaki yang ni. Kati nah. Gi wa amadi. Lepas tu baca pula straight. Sapuh pula. Benda ni benda tak payah tapi nak istiqamah dia payah. Benda mudah kita dah ingat belaka tapi nak istiqamah, nak malam. Kalau nak tidur. Nah, tu jaga. Wa amah. Benda tak ada payah. Nabi royak belaka tu. Nabi royak kita buat amal lagu ni, satu setel tak masuk. Yang kedua benda hikmat tak kena kita. Yang tiga tak kena nyakit le tidur. Yang keempat tak kena semak le tidur. Hikmat hak Nabi royak tu banyak dalam tu, cumanya kita buat amal ke kita tak buat amal. Deh. Kemudian Allah Ta'ala kata fa ammat ta'dibu fa qawluhu ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata olehmu ya Muhammad lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, memejam mata mereka itu min absarihim. Kita pasal anak muda, jangan duk buat sehelah putih mata kita tu. Tuhan ajar kita guna mata kita bertepak dengan dia. Tengok langit, ingat kebesaran Allah. Tengok bumi, ini kejadian Allah. Tengok Quran kerana nak besarkan kalimatullah, yang makna kata mata kita tidak berseher ikut gerak. Allah Ta'ala hajarkan adab, jangan kamu duk seher matamu kepada benda-benda yang haram. Ini tu hajar adab. Wala budda milil abdi, wala budda dengan mana aila ghinan, tidak jenis terkaya, yakni tidak jenis terlepas, mana pasti lil abdi, mawjudun lil abdi, disabit dan diada bagi seorang hamba. Pasti bagi seorang hamba minim tithali amri sayyidi, daripada menjunjungkan titahan bagi tuk ngulunya. Sebut kata bagi seorang hamba, maka pasti dia kena junjungkan titah tuk ngulu. Pasti dia kena besarkan titah tuk ngulu. Wa ta'addubi, dan dia beradab. Beradab biadabihi, dengan segala adab-adabnya. Adab bagi seorang hamba, dia kena beradabkan tuk ngulu dia dengan segala adab-adab perangai-perangainya, perangai bagi seorang hamba. Makna kita nak masuk dapat tuk ngulu. Kita ni hamba siapa? Al-abdu Abdullah, hamba Allah. Allah tu dikata Khalid. Allah dikatakan Sayyid, dikata tuk ngulu kita, tuai kita. Maka kita apabila sabit kita tu bagi Allah, maka pasti kita kena junjung titah Allah. Pasti kita kena besar titah Allah. Pasti kita kena meninggikan titah Allah. Dengan apa? Dengan sebab dia tutup ngulu kita, tuai kita, yang menjadi kita. Dan kita beradab pula dengan segala adab-adabnya. Adab bagi tuk ngulu, tapi adab kita terhadap tuk ngulu. Herak? Kita nak masuk dapat kita tutup ngulu kita. Supaya hamba taat. Dia nak masuk dapat tuk ngulu, dia kena tawai bagi tuk ngulu dia. Lepas tu kita ni hamba bagi Allah, maka pasti kita kena junjung titah Allah. Apa titah Allah? Allah suruh kita semaya, kita semaya. Allah tak beri mata kita tengok pada benda haram, kita jangan tengok. Sebab dia panggil adab kita terhadap tuk ngulu kita. Ataupun beradab kita dengan segala adab-adabnya, adab selama terhadap tuk ngulu. Tuhan kata tuk ngulu kita, hey,
mata kuat pada mung ni, suruh mengguna tempat yang gawah, yang sepatut, tempat yang layak. Guna ya tempat-tempat yang disuruh, yang diberitahu. Mana tengok langit ingat kepada Allah, tengok bumi ingat kepada Allah, tengok angin duk berlari kena naik, lari ke hulu, lari ke jatuh, ingat kepada mung saat ni tu pakailah mata hak kuwi ni, wi beradab dan kena dengan cara-caranya. Wa illa, dan jika tidak, kalau kita gunakan nikmat ataupun kita gunakan mata yang Allah Ta'ala wi kita tuk ngulu wi kita guna tak kena lagana. Wa illa, apa dia wa illa dalah? Wa illa, dan jika tidak, apa jika tidak dalah? Ai wa illam yamtasil, wa illam ghawa. Wa illa, apa mana wa illa? Ai illam yamtasil amra sayyidi walam yata'addab bi adabihi. Tengok dalil. Wa illa, dan jika tidak, ai illam yamtasil, illam yamtasil, jika tidak menjunjunglah ia al-abdu amra sayyidi, akan titahan bagi tuk ngulunya. Kalau dia tak junjung, dia tak besarkan titah-titah bagi tuk ngulu, walam yata'adab, dan tidak berakhlaklah ia, tidak beradablah ia, dan tidak berperangai ia biadabihi, dengan segala adab-adabnya, adab bagi seorang. Makna kata orang ni kalau dia saat ni tu tak membesarkan tuk ngulu, yang beli dia, yang bantu dia, yang wi makan dia, supaya Allah Ta'ala buat kita menjadi kita, milik kita, reta kita, menjadi kita, tapi kita tidak tunaikan hak-hak dan pula tidak meninggi akan segala titah-titahan bagi tuk ngulu kita, yakni Allah, dan kita tak beradab. Guna ikut rok mata hak tu hewi, guna ikut rok telinga hak tu hewi. Lagu mana lagi ni kalau kita perangai macam ni? Fayakuna, maka sebab itu jadi dan adalah ia hamba yang tidak menjunjungkan titah bagi Allah. Mata dia ya sehat ikut rak, benda haram pun ya guna, benda halal pun ya guna, benda hak Tuhan larang tuk mulia larang pun ya guna, ya pakai. Fayakuna, maka sebab itu ada dan jadi ia al-abdu sayyi'al adabi, seorang yang sejahat-jahat daripada adab dan berperangai. Orang ni dikatakan orang yang jahatnya perangai, orang yang huduhnya perangai, orang yang tak comelnya adab berakhlaknya. Sebab tu kita guna wi molek wi hak tu wi kita tu. Tuhan wi kita dah kita guna golek. Tuhan tuk ngulu kita. Sebab apa? Tuhan tuai kita. Tuai sebab apa? Tuhan tuai. Tuhan buat kita. Tuhan wi nyawa kita. Tuhan wi mata kita. Tuhan wi telinga kita. Tuhan wi tangan. Lepas tu kita guna hak Tuhan dak. Baru kita orang panggil kita ni menjunjungkan titah dia. Junjungkan titah tuk ngulu kita. Junjung titah bagi Tuhan kita. Dan pula kita ni orang yang berakhlak yang bagus. Akhlak yang sopan. Akhlak yang baik. Kalau kita tak tunai, makna kita satu hamba yang jahat, hamba yang deraka kepada tuk ngulu. Fayuhjabu, maka sebab itu fayuhjabah, maka sebab itu didinding akan dia apabila dia tu jahat perangai dengan tuk ngulu, apabila ia jahatkan akhlak dan dia tak junjungkan titah-titah bagi tuk ngulu, yakni Allah, fayuhjabu, maka dihijab akan dia, maka didinding akan dia, akan al-abdu, didinding. Sebab tu doa ya tak terakat nak, sebab didindingkan oleh tuk ngulu. Doa mu tak usah naik ke langit. Sebab apa? Sebab mu deraka, sebab mu tak semaya, sebab mu tak junjung titah, sebab mu jahat akhlak guna ikut dia tu. Tuhan dinding kan? Tuhan suruh malaikat ya dinding. Tak usah naik doa ya ke langit. Tak usah naik semaya ya ke langit. Suponing raja ya retah kita. Ya wi kepada kemewahan kita. Raja kita atau raja kita. Misalnya raja bakok wi kemewahan kita. Wi macam-macam wi dengan tu, dengan ni pakai dengan kamah. Cukup lekat pada kita. Tiba-tiba satu hari, baris ya wi ni kita guna ikut dia. Gino ikut rak. Pakai ikut rak. Raja bakok ia tahu kata kita guna ikut rak. Dan sikit lagi ia tak hantar. Pagi apa? Ia suruh tentera sekat. Mu tak sahwi dia tu masuk le kota. Mu tak sahwi dia tu mari le kota. Ia nak tahu apa tak sahwi masuk. Ia sekat.
supaya kita juga dengan Allah Ta'ala. Apabila Tuhan wi mata kita, Tuhan wi telinga kita, kita guna mata kita, besar mata kita ikut dah. Di situ sebab dihijabkan doa-doa kita. Dihijabkan amalan-amalan kita tak sapa kepada Allah. Deh. Fala yu'zanu lahu. Ni jakut ni. Maka tidak diizinkan, tidak dibenarkan lahu baginya, bagi al-abdi. Allah Ta'ala tak izin. Sebab ia tak junjung kita. Ya besar mata dia ikut dia. Ya besar telinga dengar benda-benda karuk, dengar benda mengupak, dengar kata kau orang, dengar muzik-muzik. Maka sebab tu dihijabkan amalan dia. Hijab semua doa yang tak sapa kepada Tok Ngulu, tak sapa kepada Allah. Barang yang dia tawai ke Allah, Tuhan tak terima. Tu doa gapo Tuhan tak terima. Supaya kita raja bakok wi segala-gala kita, tiba-tiba kita deraka ke raja. Raja sekat apa yang kita tahu raja tak luar. Kita huri barang molek dah ke raja. Raja temik tak luar. Barang yang ni tak luar, aku tak saya terima. Kita lah ni pun macam tu. Nah, Tuhan tahu malaikat melepah doa ya. Kalau semaya nak buka rupa berak, nak ke langit, nak puang dah. Percaya ataupun nak percaya gelak, cik nak sana. Malaikat Tuhan kata malaikat menggulung amalan tu. Gulung buat sebuah tika ataupun sebuah bata tu, menggulung gelepah atas muka dia. Aku tak ada nak. Tu masalahnya. Fala yu'zanu lahu, maka tidak diizin, tidak dibenarkan oleh Tok Ngulu, oleh raja ni. Ialah Allah Ta'ala ni. Lahu baginya, bagi al-abdi. Tidak dihadir, tidak diizin. Fi huduril majlisi. Hadir pada majlis raja. Hadir pada majlis Tok Ngulu. Tuhan tak hadir. Tuhan tak izin. Nak mari temu dengan Allah, Allah Ta'ala tak izin ke dia. Dia nak masuk dalam medan, dalam majlis bagi Tok Ngulu tak berizin, Tok Ngulu tak jumpa dengan dia. Mana? Misalnya kalau kita di hari ni duduk deraka ke Tuhan, kita di hari ni duduk tak semaya, kita duduk hari ni tak baca Quran, kita duduk hari ni tak puasa, maka akhirat esok fok para nabi duduk di hadapan Allah, para rasul duduk di hadapan Allah, para aulia duduk di hadapan Allah. Tapi dia ni disekak mana tak masuk di dalam ni apa majlis ni. Kerana dilepaskan di dalam api neraka tu, dihijab akan dia Allah Ta'ala tak izin dia nak masuk dalam syurga, nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan kekasih tu tak masuk. Sebab ya neraka ni guna benar ya Allah Ta'ala beri, ya guna tak bertepat, guna tepat yang tak sesuai. Dia tak beradab dengan Allah. Allah Ta'ala tak masuk dalam majlis yang kemuliaan, majlis di dalam syurga tak masuk. Siapa yang nak duduk kali Nabi, nak duduk para muslimin, nak duduk para anbiya, para muslimin, para salihin, para sadiqin. Dah hari ni buat wis comel-comel. Ngaji wis comel, wa amal wis comel, jaga mata wis comel, jaga telinga wis comel, jaga mulut wis comel, lidah kita yang tak ada tulis, jaga wis comel. Kalau nak masuk di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, para anbiya, para mursalin, para salihin, nak jaga lah ni. Ada cara guna, kena jaga. Lagi pula wal muthuli bil hadrati. Dan Allah Ta'ala saat itu tak izin pada hudi. Tak benar bagi dia pada hadirkan majlis-majlis bagi Tok Ngulu, yakni majlis-majlis bagi Allah. Wal muthuli bil hadrati. Dan pula nak mendiri di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, wal muthul dengan anak ai al-qiyami bil hadrati, ai hadrati sayyidihi. Allah Ta'ala tak benar dia nak duduk di hadapan Allah, di hadapan Tok Ngulu tak dibenar. Tu kita kena fikir sendirilah apa ni wo. Kita kena fikir sendiri. Kalau kita nak duduk dak payah Tuhan satu, kita ada Allah kita ada Allah yang dikatakan Rabbul Alamin, kita ada Allah dikatakan Rabbul Ghafur, kita ada Allah dikatakan Rabbul Alamin, Rabbul Ghafur. Tuhan sangat-sangat mengampung dan Tuhan yang mengkakar sekalian alam ini. Lepas tu kita ada Tuhan, kita nak bertemu dengan Tuhan, kita kasih Tuhan, tak sebi kita becek dengan Allah. Di hari ini kita kena jaga dah mata kita, jangan berseher. Hak Tuhan kata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Bakat-bakat jagalah. Fafham hazihin nuqtata wa ta'ammal ma tahtaha fa inna fiha ma fiha. Fafham, maka hendak retilah engkau hendak retilah, engkau hendak pahamlah, engkau hendak ambil pengerti hazihin nuqtata, akan ini nuktah, ini suatu faedah ni.
Faedah daripada ayat yang kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ini nuktah, ini faedah, ini kegunaan. Wa ta'ammal, dan engkau perhati-perhati ma fiha, barang yang ada tahtaha, sabata tahtaha, yang sabit di bawahnya, di bawah bagi hazin nuktata. Engkau perhatilah, engkau renunglah barang yang ada di bawahnya, di bawah hazin nuktati. Fa inna fiha, maka hanya sungguhnya, fiha, sabitlah padanya, pada hazihin nuqtata, hazihin nuqtati, sabitlah pada ini nuqtah ataupun ini ayat ni, ma fiha, barang yang sabitlah ia padanya, pada hazin nuktah ataupun fin nuktati, bagi dan makna pengertian duk sabit di dalam tu. Maka kita faham dah Tuhan suruh peje, yakni Allah Taala ajarkan perangai pada kita. Kalau kita nak boleh duduk di dalam majlis bagi tok ngulu, majlis bagi Allah, dan pula kita nak hadir di hadapan Allah, maka sekarang kita kena jaga dah benda-benda yang Allah Taala wi kita kena junjung titah Allah. Lepas tu kita kena buat apa yang dicita. Lepas tu kita kena belajarkan adab-adab di hadapan tok ngulu kita, yakni Allah. Jaga baik-baik. Sebab tu kalau kita jaga baik, insya-Allah kita boleh bertemu dengan Allah, kita boleh duduk dengan Allah. Kalau kita tak jaga mata kita ni lah akan jadi sebab yang payah kita nak masuk dapat Tuhan, yang payah kita nak masuk syurga Tuhan, yang payah kita nak lepas siksa kubur, yang payah kita nak lepas daripada siksa pada masyarakat. Ni mata lah kau ni, mata, telinga ni, anggota 5 ni. Ni salah satu payah belaka kita nak lepas soal muka nakir. Wa ammat tanbihu, dan ada bermula menjaga Allah Ta'ala akan hambanya. Di dalam satu ayat kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ni. Wa ammat tanbihu, dan ada bermula jagaan Allah. Beri kesedaran Allah, yakni inzar Allah, yakni orang panggil apa dia? Orang panggil orang panggil cara, orang panggil sian, orang panggil gara. Seorang yang menjaga kita. Manakah jaga Allah? Mana wi kesedaran Allah? Mana Allah suruh kita beringat? Mana Allah Ta'ala wi alamat wi sanjang kita suruh kita beringat? Mana? Faqauluhu ta'ala, maka permanyonya Allah Ta'ala, dzalika azka lahum. Ni orang panggil Allah Ta'ala wi gawa wi kita sedar ni. Ni Allah Ta'ala wi kita khabar ni. Apabila mung tu jagakan hati, jagakan mata-mata daripada pandai benda-benda yang tidak berfaedah, mung kena tinggal, mung jangan hidup sehat, dan pula situ juga dapat terjagalah farak-farak kamu. Zalika azka lahum, bermula dimakan itu, dimakan menjagakan mata, mempejakan mata daripada sehat benda-benda yang tidak berfaedah dan dapat meliharakan farak. Azka lahum, ialah terlebih cuci dan terlebih bersih bagi mereka itu. Mereka itu al-mu'minina. Terlebih bersih. Siapa yang boleh jaga mata? Ya mata. Lepas boleh tengok banyak, ya hati jadi serabut. Sebab tu mata kita dah tengok ikut dia, ya mai turun sini. Supaya kita kecek banyak, ya turun sini. Ya dengar banyak, tengok benda tak pedah, ya turun sini. Semua turun sini. Kecek banyak, hak tak pedah, ya jadi hitam sini. Ya berasak nak sini. Lepas tu kalau dengar benda tak pedah, ya turun sini jadi hitam. Kalau tengok benda-benda yang tak pedah, seher ikut dia mata, maka yang mari hitam sini. Hati kita akan jadi zulm. Hati kita jadi kelam. Hati kita jadi serabut. Hati kita jadi wasa sepai. Jadi wasa sepai. Kerana puasa serabut ni, waktu tak kena, wakning tak kena, waktu tak kena, kokning tak kena. Kerana wasa sepikir weh, kerana wasa sepik. Sebab kita kena fikir, mata kita sehat ke tak, telinga kita sehat ke tak, mulut kita, lidah kita sehat ke tak. Kalau mata kita guna hak Allah Ta'ala suruh, telinga kita dengar hak Allah Ta'ala suruh, kita junjungkan titah tok mulut kita Allah, dan mulut kita jaga daripada kata-kata yang tidak berfaedah, kecek agama sama. Sini yo dua. Wasalawa, wasalgo, wasatni sini. Itu dia. Kama dzalika azka lahum, dan bermula dimakan itu
terlebih cuci dan terlebih bersihlah bagi kamu, hei orang-orang beriman. Wa yutalaku ala maknayaini wallahu a'lam. Dan diitlaq akan dia akan qauluhu ta'ala dzalika azka lahum ni. Kagiti itlaq di istimal tanah wayut laku dan diguna dan dipakai tu wayut laku ayustamalu diguna akan qauluhu ta'ala saning zalika azkalahum ni ala maknayain di atas dua makna, di atas dua pengertian. Dah Allah Ta'ala guna di atas dua makna. Wallahu a'lam. Sekat dulu kamar kata wallahu a'lam. Kau dah tu dulu. A'lam pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kata alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha fil ardi wa far'uha fis sama'. Nah, yakni Allah Taala buat satu pepatah masal, yakni pepatah, yakni buat perbandingan. Dalam perbandingan Allah Ta'ala yang buat perbandingan kalimah tayyibah, yakni la ilaha illallah, yakni Allah Ta'ala banding serupa dengan satu pokok kayu yang terbaik, yakni kena kepada pokok tamar. Maka pokok tamar tu ia saat ni duduk di patak bumi, maka hujung dia tu duduk di tengah-tengah langit. Supaya juga kalimah tayyibah la ilaha illallah, pokok dia, humi dia tu ia duduk dalam fi qalbil mukmin, dalam hati bagi mukmin, dan deher-deher dia duduk naik ia sampai kepada langit hijau sana. Dah terbang naik kepada langit, yakni amalan-amalan dia terbang naik ke langit jumpa dengan Allah Taala. Tengok. Dia katanya tu'ti ukulaha, memberilah ia syajarah tayyibah, yakni pokok kayu yang terbaik, yang dibandingkan dia saat itu oleh kalimah tayyibah dengan dia saat ni. Maka pokok kayu yang terbaik yang dikata kalimah tayyibah ni tu'ti, mana kalau tu'ti memberi ia syajaratun tayyibah. Tak molek hapa tengok kitab tu, tengok kitab wi molek. Memberi akalaha akan makan ninya. Jadi makna kata pokok kayu ni yawi makan ni dia, yang ni buah tamar ni yawi kan makan ni. Gapo dia? Samaraha akan buahnya, buah bagi syajaratin tayyibah yang dikatakan kalimah tayyibah, ya beri makan kan buah dia. Dah kullahinin, pada tiap-tiap keadaan, pada tiap-tiap ketika, tiap waktu boleh makan semua. Supaya la ilaha illallah, boleh makan gaji malah ya. Dek, buah bagi pokok kayu, pokok taman ni Allah boleh makan semua tiap waktu. Ada semua. Pergi mana? Mau kita ada lakon selah ni. Kalau pergi Mekah ada siap musim lah ni ada. Musim puasa ni ada. Lepas puasa pun ada. Tak ada putus-putus buah dia. Supaya juga kalimah tayyibah. Orang kata kalimah tayyibah, Allah kemanisan yang buah jaga. Berasa manis dalam hati. Berasa sedapnya orang panggil tunggal Allah. Berasa sedapnya dengan masa gara, yakni munajat dengan kalimah la ilaha illallah. Setiap masa, setiap keadaan yang Allah Ta'ala banding kalimah tayyibah, supaya pokok kayu dikatakan pokok tamar, boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh kecak setiap-tiap masa, tiap-tiap keadaan dan tiap ketika. Biizni rabbiha, dengan izin bagi tuannya, izin Tuhannya, Tuhan bagi syajaratin tayyibah. Gapo dengan izin bagi Tuhan, bagi Tuhannya? Biiradatihi, dengan kanaknya, kanak Allah. Tengok molek. Kadzalika, seperti dimakan itu, aika syajaratin tayyibah, supo dan seumpama dan sebandingi pokok kayu yang terbaik. Lutfi, kalimatul iman, bermula kalimah iman, yakni kalimah la ilaha illallah, ataupun panggil kalimatus syahadah, la ilaha illallah ni sabitun, sabitlah ia kalimah tayyibah fi qalbil mu'mini, sabit di dalam hati bagi orang mukmin. Akaya duduk dalam ni. Sebab tu hati cuba belah tengok, ya ada la ilaha illallah ni dalam hati seorang ni, darah duk berlari ni. Kalau kita tengok jadi molek, Allah Ta'ala tulis la ilaha illallah. Dah. Lepas tu tengok di tapak tangan kita ni, orang panggil 18 dengan 77. Jadi berapa weh? 18. Cuba tengok kat tangan kita. 18 dengan 77. Jadi berapa? 90
sembilan. Hak Tuhan kata dalam Quran, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Yang mana-mana daripada nama-nama Allah hak 99. Tad'u, kamu berdoalah, kamu mintalah, kamu pohonglah. Falahu, bagi Allah ni al-asmaul husna, nama yang terelok, nama-nama yang comel. Al-Ghafur, Al-Wadur, Ar-Rauf, Asy-Syakur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Quddus, As-Sabur, Asy-Syakur, macam-macam nama tu. 99 ada di orang tangan kita. Kemudian di dalam hati kita ni ada la ilaha illallah. Ni seolah tahu tunyai duduk sini. Sebab tu orang ada la ilaha illallah di hati, api ngaku tak makan. Api ngaku saat ni tu tak hanguk dia. Api ngaku tak selah dia. Sebab tu orang boleh kata la ilaha illallah, orang ni cerak, dia boleh masuk syurga. Sebabnya tunyai dia duduk sini. Deh. Lepas tu dia ni, kemudian sabitatun fi qalbil mu'mini wa amaluhu, dan bermula amalannya, kerja buatnya daripada semaya tu. Amaluhu, amalannya, amalan bagi al-mu'min, kerja buat amalan orang mukmin. Tu mana kerja buat bagi orang mukmin? Ai minas salah was-siyam was-sadaqah wat-tasbih. Tu orang panggil kerja buat orang mukmin. Kemudian amalan dia, pokok dia la ilaha illallah, maka dah tu gaya dikatakan orang panggil gawa dia, dikatakan pokok-pokok kayu la ilaha illallah, orang panggil syajarah kalimatit thayyibah ataupun syajaratul iman. Maka buah-buah ya tu baik gawa amal semaya, buah ya tu baik amal puasa, buah ya tu baik amal sedekah, buah ya tu baik amal haji, buah ya tu baik amal zakat, buah ya tu baik amal khair, buah ya tu baik baca Quran. Tu buah dia. Kemudian buah-buah bagi syajaratul iman ataupun buah-buah bagi kalimat syahadah, orang panggil kalimah la ilaha illallah, dikatakan satu pokok kayu ke syajarah, apa syajaratul iman, pokok kayu iman. Humia duduk dalam hati orang mukmin, maka tu baik dah tu daripada semaya, daripada puasa, daripada sedekah, tu dah forok dia nya. Deh. Amalan dia ni yas'adu, naiklah ia amalan dia ni. Amalan bagi orang mukmin nak pergi ke mana? Ila sama. Nah, tu mana? Yus'adu, baca itu sedap lagi. Dibawa naik akan dia, akan amalan orang mukmin ni. Yang dikata pokok kayu iman ni, ya tubik pula, ya pecah ke apa? Dah ya ni, tubik semaya, tubik puasa, dibawa naikkan amalan ni ila sama, naik kepada langit-langit. Lagi pula wa yanaluhu, dan tercapai akan dia akan seorang mukmin ni. Dengan sebab amalan ya tubik dibawa naikkan oleh para malaikat. Malaikat kat belakang weh. Amalan semaya sinar mana? Malaikat tu amalan siapa weh? Nampak sinar mana? Bau sedap weh, bau haram. Malaikat kat belakang. Turut mengikut amalan saat ni. Belagak malaikat di atas langit. Belagak, bau sedap amalan siapa ni? Sianung bin Sianung, siapa ni semaya ya ni? Jadi ni nampak cerah menahan ni. Ataupun cerah jilah bau sedap ni. Pakat belagak malaikat. Naik ke langit. Hak sampai pada hamba lah. Wa yanaluhu, dan tercapai akan dia, akan hamba. Tengok weh. Barakatuhu, oleh barakatnya, barakat amalihi. Hak duk sampai dia barakat tu. Berkat tu siapa? Sebab tu orang buat amal je berkat. Gapo berkat perok ni? Lah hidup dia nampak seni. Tengok tu berkat tu. Lah hidup dia duit tak banyak tapi nampak seni. Nampak muka seni ya. Muka nampak cuci, muka nampak bersih, muka nampak tak serabut, tak ada meremuk. Tu berkat amalan tu. Lepas tu anak dia juruh belakang. Mengaji belakang, aling belakang masalah. Anak berjuruh, bini salihah, dalam hidup tak ada jadi panah pedih, dalam hidup tak ada jadi apa orang panggil kelai kabut, dalam hidup saat ni tu orang panggil Allah senio ya, kurga ni berbahagia. Karena berkat amalan dia buat daripada pokok kayu ialah la ilaha illallah, ya tubik dahanya amalan dia tu. Pasal amalan hak naik ke langit, maka balasan di dunia orang ni dapat berkat. Lepas tu lagi wa thawabuhu, dan pahalanya siapa di atas pada barakat tu.
wa sawabu salah dan pula amalan hak siapa tu orang panggil naik ke langit wa naik oleh para malaikat pakak dia berlarak di langit, maka tercapai pada seorang oleh keberkatan wa sawabuhu dan pahala bagi amalihi kullahinin fi kulli waktin. Tercapai dia keberkatan. Maka campai dia saat ni tu apa dia? Yakni masalah kita kata pahala pada tiap-tiap waktu. Ni hak penting ni. Sebab tu orang kuat amal ya keberkat pi amal lebih kena lah. Tengok tu kita berkat-berkat. Orang nak masuk dalam pondok tak nak lagu kalau lekat di pagar, tu berkat tu. Karamah dah tu. Orang nak masuk buat niat tak molek kan, masuk bah dalam pondok tu musim tu baik tak kena. Musim kau tak kena. Kok tiap pondok tu. Tengok babo sik worok dulu. Babo seworok orang masuk curi rodiu budak tino. Tengok berkat ni. Amalan wak naik ke langit. Malaikat pakaknya sanjung. Malaikat pakaknya berlarak di atas langit. Hak siapa kepada orang atas dunia ni ke? Ni keberkatan amalan ya wak tu. Maka babo seworok masa tu orang masuk le pondok-pondok dalam pondok budak tino lah. Masuk curi duit, curi tu, curi ni. Buat rodiu stay. Rodiu main dulu kan. Ya rodiu dulu buat pakai bibik kita. Rodiu tak besar mana budak tino je boleh tok pondok dalam. Nah, maka dia tu masuk curi, make duit take, pada musim kuala pondok tu, gigi kemari. Nak gigi tak leh. Pada mau goyak ke babah, motor babah, ada orang pelik apa? Dok musim yak semalam, kurwa semalam lagi dalam pondok budak tino. Tak ada boleh tubik lagi. Kenapa? Tak tahu. Kau mana? Patu babah gigi, masuk boleh budak le pondok budak tino ni. Le pondok budak berek ni, le pondok budak wanita ni. Tak ada masuk apa mau nak tubik. Nak tubik tak leh apa duk main musim duk tesak ni, duk musim pak tu lah. Pak mu duk pergi apa barang tu? Barang yang mik barang budak betina. Barang ku apa budak berek budak wanita. Mata mu tak barang tu tak apa. Ya pun tak barang tu. Lepas ada tak barang tik tu, tubik jalan sini-sini. Ni nak kata berkat amalan bagi Tok Guru. Amalan yang dia buat tu sampai dia tu ialah keberkatan. Ada pun masalah terbaik amalan naik ke langit. Malaikat naik ke langit. Lepas tu keberkatan siapa pada seorang, turun pada seorang, dan pahala-pahala balasan tu sabitlah pada tiap-tiap waktu. Supaya ngawah tamat ada setiap-tiap waktu. Faham mulai tu. Nak hak berkat tu. Ngaji pun nak berkat. Sikit tak pun nak berkat. Depa bila berkat ni, tak usah kena kecek dah. Duk mana tak apa kan ni. Dia berkat ilmu, berkat amalan, duk mana seni. Duk mana orang kunyung, duk mana orang besar, duk mana orang kene dia, duk mana kasih. Yo buat amalan dia jabat salah, yo sesera dah. Aku rasa jumpa ngamu ni bahasa lama dah weh. Berasa puluh-puluh tak. Jumpa hari ni ya, tapi apabila pegang tangan perak weh. Aku rasa ngamu ni. Rasa aku kenal lama. Karena apa? Karena malaikat yang ada pada tangan seorang ni dan malaikat ada pada satu orang ni amalan sama, pegang pak wasa serah mai puluh-puluh tahun dah. Karena apa? Karena malaikat yang ada pada gawa pada tangan masing-masing. Tu dia panggil keberkatan amalan. Sebab tu orang muk menjadi dia peluk, dia dakat, dia jabat salah. Kan aku serah kuasa dia ngamu ni, kuasa jumpa ngamu ni puluh-puluh tahun. Demo ni buat amalan 10 tahun lebih dah. Demo ni buat amalan puluh-puluh tahun masa duk pondok. Mai temula ni kuasa berserah weh. Karena malaikat yang ada pada diri masing-masing tu. Tu nak faham tu. Lagi pula dia kata kasyajaratin, tengok. Wa yadribullahul amsala linnas, dan memukul Allah, buat contoh Allah. Wa yadribu maknanya yubayyinullah, menyata Allah. Hati yadribu ditafsir dengan yubayyin, menerang Allah. Al amsala linnas, dia Allah Taala saat ni tu gapo dia weh, yakni Allah Subhanahu wa taala saat itu dia menyata dan menerang gapo dia, yakni linnas bagi manusia ni la'allahum, mudah-mudahan mereka itu, sungguh mereka itu yatazakkarun, dapat ingat mengingati mereka itu. Sebab tu Allah Taala bui buat contoh, buat pepatah kata kalimah thayyibah la ilaha illallah, yakni humi dia tunye dia duduk dalam hati orang mukmin, dan dahar dia, forak dia, rusnuha, yakni dahar dia, yakni naik kepada langit sana.
Makna hak sampai pada seorang hamba tak habis-habis pahala dan keberkatan. Supaya juga pokok kayu yang dikatakan pokok taman, tunyainya duduk di bombing dan pula deher-deher ialah ada di tengah-tengah langit, buah dia tak habis-habis weh. Beres. Tu Tuhan bandingnya. Tuhan banding tu. Kamu dibagi siapa? Bagi manusia saat itu dapat beriman. Mudah-mudahan sesungguhnya mereka itu anas yatazakkarun, dapat mengingati oleh mereka itu anas. Apa makna yatazakkarun ditafsir? Yata'idhuna fayu'minun. Tengok. Maka dapat pengajaran oleh mereka itu boleh belajar, mereka itu boleh mengaji. Fayu'minun, maka beriman oleh mereka itu siapa dia? Anas dah. Dapat mereka itu mengaji, dapat mereka itu belajar, maka dengan sebab tu mereka itu beriman. Dah. Wa masalu kalimatin khabithatin hiya kalimatul kufri kasyajaratin ka khabithatin ujutusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Kita ada salah? Tak ada tak? Nah, tengok molek. Wa mathalu kalimatin khabisatin, dan bermula perbandingan. Dah. Bagi kelimah-kelimah yang huduh. Kelimah-kelimah yang cemar, kelimah-kelimah yang tak molek. Mana? Ia kalimatun khabithah ni. Kalimatul kufri, kelimah kufur dengan Allah. Kelimah kufur dengan Allah. Ya kufur banyak kan, kufur dengan Allah. Sembahkan berhala, lepas tu dia duk puja kepada berhala, duk puja kepada masalah patung, puja pada pokok kayu. Maka kelimah dia duk gawa, dia duk syahadah, ataupun dia duk menyaksi dengan pokok kayu, duk menyaksi dengan masalah patung, duk menyaksi dengan berhala. Satu lagi. Orang siap ke orang buzar satu. Nah, apa dia sembah tokong. Minta tokong dia gining, minta lah nah. Dia minta lah apa? Minta lah berhala tolong dia, berhala saat ni tu bantu dia. Dia ni susah ni nak pada rezeki ni, nak boleh buat nah. Nak boleh sara, nak ngaji, dia minta kepada berhala. Maka perkataan tu, perkataan dia duk minta pada berhala, duk minta pada pokok kayu, duk minta pada matahari, ini orang panggil kelimah tu. Ataupun perkataan tu orang panggil perkataan dan perpatahan yang membawa kepada dia tu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelimah kufur ni dikata kelimah yang keji, kelimah yang cemar. Supaya orang-orang buzar, orang-orang wasani, orang-orang semua kampung, ya ada pepatah dia, ya ada kata dia, ya ada cara puja dia. Ya ada cara puja, cuba je kita tengok rahsia. Nah, saya tak tokong dia. Kita pergi di Yung Huat, pergi di Namrung, dia dah puja pakai wasubah besar. Dia cucuh liling, lepas cucuh satu ngapa tu dia tu, maka dia kata cara dia, ya ada. Kata-kata dia, adakan puja-puja dia. Maka pepatah itu ataupun perkataan-perkataan itu semua tu dikatakan kalimatul kufri. Kelimah yang membawa pada kufur dan jatuh agama dan pula kufur dia dengan Allah Taala. Cemarlah kelimah tu. Kelimah tu cemar. Mana kelimah bersih, kelimah yang cuci, kelimah baik. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Adapun kelimah lain pada tu dikata cemar. Kasyajaratin khabithatin, kainun adalah ia, ataupun kainatun adalah ia kalimatun khabisah, kelimah-kelimah yang luak tinggi, kelimah-kelimah yang cemar, kelimah-kelimah yang curga, yang kotor ni adalah ia kasyajaratin khabithatin, seperti satu pokok kayu yang keji. Mana yang keji? Al-Hanzali, yang pahitnya. Keji pokok kayu ni pahit weh. Mana? Supaya batai woli. Batai woli ni tak ada dah apa boleh kita makan pak sekerat ni, ada panjang ni Allah lekat tekak, lekat lidah, lekat gigi. Huduh sungguh. Kawan tak mau makan, bertobat dah weh. Maka masalah kelimah yang kufur, kelimah yang cemar, kelimah yang tak molek, maka Allah Taala perbanding supaya dengan pokok kayu yang pahit seperti batai woli kita ada. Mau kita batai woli.
nari arak ia ada klik apa? Satu pokok kayu yang pahit orang panggil, kalau dalam dengan kau panggil wahzakum. Dah, kalau tah dunia ni kalau mau kitanya orang panggil batawoli, bahasa Arab panggil hangzal. Satu pokok kayu ni dalam tah dunia ni, nah kalau tah dunia ia pahit. Dalam dengan kau sikit gipo orang panggil ada satu makanan jenis yang pahit di dalam dengan kau. Ialah dikatakan wahzakum, wah taja-taja masuk mulut maka gugur habis lidah-lidah, gugur habiskan gigi-gigi sebab taja dan pahit weh pokok kayu ni. Deh. Ujutusan. Apa ujutusan? Dicabut akan dia. Apa makna ujutusan? Ustuk silat. Dicabut dan ditanggal akan dia. Min faukil ardi. Daripada sepihak atas bagi bumi. Malaha min qarar. Tiada adalah baginya bagi syajaratin khabisa. Bagi pokok kayu yang huduh yang tak comel ni. Min qarar. Daripada tetap peh. Cuba kita tengok. Hei, batai woli. Ya duduk tak apa weh. Batai woli akal ya duduk tak tanah itu ya. Duduk atas tanah. Pahaya tu belik kau kalau kita tirah pagar, ya belik kau tah pagar. Kalau kita buat gang kayu, ya belik kau pokok dah ke. Ya ni kau pokok-pokok dah. Kita buat tu. Kalau besi kau besi, duduk belik kau besi tu. Kalau kita buat pagar, ya belik kau pagar kerawak tu. Maka tunya ya tu duduk sebelah atas pada orang. Tak ada ketetapan. Maka pahitlah, huduhlah, kejilah. Makan pak masuklah lidah ni dalam mulut. Pahit lekat apa berhari-hari. Nak makan nasi taklah sebab lekat pahit bagi batal oli. Maka kelimah yang jahat ni pahit dia dan huduh dia, keji dia supaya pokok kayu yang pahit tu. Kelimah kali kita kira mari kita nak kata, mau kata, hei, ni berala ni Tuhanmu. Kita berani nak kata tak? Kalau kita orang sebenar-benar beriman dengan Allah, jangan tak kata. Walaupun kita kena mati pun kita tak jangan semua. Nak kata, hei berala ni mung Tuhanku. Oh, kelimah tu orang panggil kelimah yang sangat pahit. Kelimah yang sangat huduh. Maka huduh tu seolah-olah melekat pada kita ni, tak berani kata. Kalau kita kata, kita jatuh agama. Ingkar kufur kepada Allah Ta'ala. Lagi pahit seperti batai woli ataupun panghangzalah. Atau hangzalah tu mana pahitnya. Lepas tu pokok ni orang panggil duduk di atas apa tebing ataupun muka-muka tanah yakar dia. Dia tak dalih. Makna kata bagi tak ada ketetapan seperti pokok taman. Supaya mau italah pokoknya, humi ya dalih. Kamu datang kata maiko tak gi tu nyodok kerana pokok ya dalih. Humi ya dalih, akar ya dalih. Teh kata maiko tak gi sebab orang panggil nah akar dia tu tunye ya dalih. Ada pun kayu hok pesing nah huduh keji ataupun tak comel mana segi pokok dia, maka akar duduk sebelah-belah atas. Cabut itu pun boleh dah weh. Supaya juga kelimah kufur ni pun orang panggil satu perkara yang tak ada tunye bagi dia. Tunye tak ada, humi tak ada, akar tak ada. Dah mustaqirin wasabatin, tidak ada baginya bagi syajaratin syajaratin khabisatin ni min qarar. Apa daripada ketetapan mustaqirin wasabatin, yakni tak ada ketetapan dan keteguh ya. Tak ada teguh. Tengok. Nah, masalahnya Tuhan kata tengok kalimatut thayyibah. Kalimah ni Tuhan buat perbanding dua. Yang pertama kalimah thayyibah wa ya kalimatul la ilaha illallah. Kalimah ni dikata kalimah yang sedap. Kelimah yang haram, raihatul laum, orang panggil kelimah yang bau lah oleh sedap. Orang panggil apa dia? Yang ni bau sedap. Raihatuhu ataupun raihatuha, baunya kelimah ni bau sedap. Sebab tu orang mati dalam kelimah la ilaha illallah, tubuh dia kadang-kadang bau sedap supaya tok nali Kelantan. Tok nali Kelantan berubur dia, tubuh dia bau sedap sampai sekarang. Sebab apa? Sebab dia kata kelimah la ilaha illallah. Seperti satu sahabat yang ada di Jordan, maka kubur dia bau sedap. Sebab kelimah ni kelimah yang bau sedap, kelimah yang terbaiklah oleh baunya. Wa asluha fi qalbil mu'min, tunye dia adalah hati orang mukmin. Wa far'uha yani amaluha fis sama, amalan terbaik naik ke langit. Wa amaluha yus'adu ila sama, naik kepada langit. Wa yanaluhu barakatu wa sawabu fi kulli waqtin, dan hak sampai kepada seorang hamba mukmin ni ialah pahalanya dan keberkatan amalan. Ka syajaratin thayyibah wa ya an-nakhlah. Supaya pokok kayu, pokok tamar dan pokok kurma ni asluha fil ardi, tunye duduk dalam bumi, tunye istoko duduk dalam bumi. Supaya tunye bagi mana pokoknya, supaya tunye bagi pokok tak, supaya tunye bagi pokok tengah, dia duduk di patak bumi. Wa far'uha fis sama, dan hujung dia di tengah-tengah langit. Adapun kelimah khabisah, kelimah huduh dia kata kelimah ni kata nah, dia kata satu ataupun dia kata gapa apa ikutlah. Dia kata lain daripada perpatahnya. Dia kata masalahnya dia puja tu masalah. Dia puja kata tu, hei, dia sobat dengan jin masalah. Dia Tuhan dengan jin. Jin dia Tuhan nah. Dia kata, hei jin,
ataupun dia panggil balia, ataupun barkam, dia panggil kanjing. Dia kata, hei jing, aku pergi dengan mung, aku bertuhai dengan mung, minta mung tolongkan akan aku. Aku bertuhai dengan engkau, dan engkau tolong. Dan aku nak jamu akan dikau dalam masa setahun tu 3 kali. Nak jamu telah dengan puluk putih kuning, aku nak jamu padamu. Jadi dia bertuhai dengan jing. Maka kelimah dia bertuhai dengan jing, kata aku nak jamukan telah, aku nak jamukan puluk putih kuning, aku nak jamukan ayam panggil. Hak ni dia panggil kelimah kalimatun khabisah supaya dengan kasyajaratin khabisatin. Hak ni dia panggil tak ada asluha. Tunye tak ada, humi tak ada, di patak tanah. Hak ni dia panggil duk newa di tengah-tengah udara ataupun di atas bumi. Mana? Wa masalu kalimatin khabisatin wa hiya kalimatul kufri kasyajaratil ma'kal wal mat'am. Ini pokok kayu yang boleh dimakan. Kalau di dalam neraka dia panggil panhang zalah. Fa ahli neraka makan Allah lekatnya hancur mula-mula pahai lepas weh. Maka kelimah yang kufur ni dikata kelimah yang keji, kelimah yang hudah, kelimah yang cemar. Supaya dengan pokok kayu yang dimakan, lagi pula yang digapo yang dibuat makan. Wahya syajaratul hangzal. Pokok kayu yang pahai oleh rasa qatuliat, dicabut akan dia. Min a'lal ardi, daripada pihak atas bumi. Mana duduk atas, bukan dalam bumi. Tunye bukan duduk dalam bumi weh. Li'anna uruqaha, karena bahasa akanyo akal bagi syajaratul hangzal, gawa dia min sathil ardi, duduk sebelah pihak atas. Orang panggil duduk menapung lah atas. Dia tak ada masuk dalam bumi dak. Malaha aslun sabit, tak ada bagi dia tunye yang tetap, tunye yang sabit supaya pokoknya. Ya ada tu gawa tokonyo tu. Ya ada tu gawa tunye nyo tu. Ya ada tunye pokok ta tu. Ya ada tunye bagi pokok tengah tu. Dah. Tapi hak ni tak ada tunye ya. Wa kazalikal kafiru la sabata wala khaira fihi wala yurfa'u ala wahul amalun salih ila Allah. Bagi orang kafir, dia kata dengan kalimah lain pada Allah, ya betul, wala yurfa'u amaluhu lahu, dan tidak diakad lahu baginya amalun salih, amal kebajikan tak tolak dan tak diakad naik kepada langit pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak diakad weh, tak dinaik. Orang melewati qada'i wa yajibu ala muakhiri qada'in, dan wajib di atas orang melewati puasa qada. Yani qada tahun lepas ni, dia tak ada qada, duk melewati. Nak qada tak ada. Nak qada tak ada, duk kerja, sibuk dengan kerja. Tak ada nak qada. Puasa ia tinggal. Li syai'in min Ramadan, yakni lewati qadakan li syai'in, bagi puasa setengahnya daripada Ramadan yang telah lalu. Wa yajibu ala muakhir qada'in li syai'in, bagi sesuatu daripada Ramadan hatta dakhala Ramadanun akharu, hingga masuklah oleh Ramadan hak satu lagi ataupun Ramadan yang lain. Mana kata tahun lepas dia tinggal puasa weh 3 hari, lepas tu duduk mari nak qada tak ada, sibuk dengan kerja tak ada, dengan anak sakit masalah. Jadi tu tak ada. Siapa masuk puasa tahun ni weh? Tak ada nak qada 3 hari tu lagu mana? Kata wa yajibu ala muakhiri qada'in li syai'in min Ramadan. Wajib kata dia mentakhir. Takhir qada ni bila uzrin, dengan tak ada uzur apa-apa sekalian, dia tak ada qada 3 hari baru ni. Hak tahun lepas tak ada qada sebab sibuk kerana tinggal puasa letih, dak tinggal 3 hari. Lepas tu duduk mari tunggu tak ada qada. Bulan Syawal tak ada qada. Bulan Zulhijjah tak ada qada. Bulan Jamadil awal tak ada qada, Rabiul awal tak, masuk Rajab pun tak ada qada. Siapa masuk puasa pula tahun ni? Lagu mana weh? Dengan dia tinggalkan masalah melewati qada saat ni dengan tak ada uzur, fit takhir, tidak teruzur pada takhir, tak ada uzur apa-apa. Mana weh? Dia tinggalkan qada, melewat qada. Siapa masuk pula Ramadan yang baru dengan tak ada uzur, siapa pada takhir, dengan tak ada uzur apa-apa weh. Wajib dia saat ni tu fit takhir dia, wajib di atas mentakhirkan qada sewaktu daripada Ramadan. Wajib fit takhir pada dia melewati. Mana nak? Bi an khala, dengan bahasa sunyi ia, bahasa lepas ia, anis safari. Tu nak tafsir bagi tak bila uzrin. Apa makna bila uzrin? Ai wazalika muakhiru qada'in li syai'in min Ramadan bila uzrin. Tak situ. Wazalika, dan bermula dimakan itu wujubu muakhiri qada'in li syai'in min Ramadan bila uzrin, ini fit takhir,
dia melewati dan wajib di atas mentakhirkan qadakan puasa Ramadan hak yang dia lupa dengan tidak ada uzur. Dah tak ada uzur tu pada melewati. Lagu mana weh? Musawwarun ditaswikan bi an khala dengan puasa sunyi ia dan kosong ia seorang yang muakhiru qada'in li syai'in min Ramadan. Seorang melewatikan sesuatu daripada Ramadan sunyi lepas ia. Sunyi dah lepas anis safari, dia tak ada sapi semua dah. Orang ni tak apa dia sapi pergi China, sapi pergi Korea, duk dah sapi semua. Hak tu orang panggil melewati tu lagu mana? Hak tu orang panggil ada uzur. Wal maradi. Ataupun tak ada uzur, tak ada sakit. Makna ia lewatkan akan puasa, hak tahun lepas tak ada melewat sampai masuk puasa tahun baru pula. Weh, Ramadan baru. Bukan kerana sakit, bukan kerana sapi. Deh. Kemudian wajib di atas muakhiri qada'in li syai'in min Ramadan bi an khala anis safari wal maradi. Dia sunyi daripada sapi dan sakit. Qad rama alai, sekadar barang yang adalah ia dan sabit ia alaihi, ke atasnya, ke atas gawa, ke atas muakhiri qada li syai'in min Ramadan. Makna kata wajib ya qada saat ni tu, wajib qada saat ni oleh qada barang. Dah wajib di atas muakhiri saat ni tu, dia saat ni tu qada dengan tak ada uzur. Wajib kata wajib saat ni tu qad rama alaih, akan sekadar barang sekadar puasa. Qad rama sekadar barang sekadar puasa sabata alaih, yang sabitlah ia puasa alaihi ay ala muakhiri qada'in li syai'in min Ramadan. Dia tinggal 3 hari, qada 3 hari. Kalau dia tinggal 4 hari, qada 4 hari. Kalau dia tinggal 5, qada 5. Dah. Wajib tah dia apa? Jawab. Nah, kita tafa'il bagi wajibu ala muakhiri qada'in li syai'in min Ramadan. Muddun ialah oleh 1 cupak. Wajib di atas muakhiri qada'in li syai'in Ramadan muddun oleh 1 cupak li kulli sanatin, bagi tiap-tiap tahun. Makna dia tinggal setahun, mai takut dengan tahun ni. Makna wajib qada sehari, maka 1 cupak. Duk-duk mari tak ada qada pula tahun ni dah. Masa apa 2 tahun tak ada qada puasa tinggal 5 hari. Maka kena puasa sehari qada, lepas tu kena bayar 2 cupak. Setahun cupak, kalau 2 tahun tak ada qada lagi. Siapa 2 tahun tak ada qada? 2 cupak, qada sehari 2 cupak. Lepas tu misalnya 3 tahun tak ada qada, maka qada sehari kena bayar 3 cupak. Itu mengikut keadaan setiap-tiap tahun. Fayatakarraru, maka berulang-ulanglah ia muddah ni. Berbilang-bilanglah 1 cupak ni bitakarruris sinin, dengan berulang-ulang tahun. Makna kata tahun ni dia tak ada qada, dia takut dengan tahun puasa baru, makna dia tak ada qada. Makna dia kena qada lepas dah tu bayar 1 cupak lagi pula qada sehari. Mana kata tinggal sehari, maka dia kena bayar secupak. Kalau dia tinggal masuk pergi pada tahun yang kedua, tahun yang 3, tengok keadaan. Kalau 2 tahun 2 cupak, tak ada puasa. Kalau 3 tahun tak ada qada lagi, mana puasa wajib qada sehari, kena bayar 3 cupak. Tu berulang tahun. Alal mu'tamadi. Perak. Kalau dia tak ada takut tu, tak ada kena bayar weh. Misalnya kita lupa semasa talpah ni 5 hari sebab sakit ataupun demam ataupun kerana tak rok berdoa, tinggal. Lepas tu kita qada dah celah ni, bulan ni bulan Jamadil awal ataupun Jamadil akhir, kita qada, tak ada kena bayar. Tapi kalau kita saat ni tu hak talpah tinggal 5 hari, duk mari tak ada qada, masuk puasa baru wadah weh, tak ada qada dia 5 hari, maka puasa siap hak ni hak tahun ni, maka puasa habis dah, bawa lepas raya ni kita qada tu kena bayarlah 1 cupak. Kalau tak ada qada siapa tahun depan kena bayar 2 cupak. Gitulah, mengikut keadaan berbilai-bilai bagi tahun tu. Qada tu dulu.